أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir, pegawai-pegawai dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan hajah, tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi ini dalam program bersama dengan saya sebulan sekali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita membincangkan sedikit sebanyak tentang hukum-hukum munakahat yang berkait dengannya. Sedikit sebanyak ikut dia punya ikut pengetahuan sedikit sebanyak yang Allah berikan kepada saya ni. Bukan lebih pandai atau lebih cerdik dari tuan-tuan puan-puan. Sama-sama kita muhasabah balik. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan selama ini sebagai orang mukmin, sebagai orang Islam ini sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam bab solat saja pun banyak perkara yang perlu kita tekuni dan kita fahami benar-benar, kita tekuni. Dalam bab solat ni rukunnya berapa? 13, tapi sunatnya banyak lebih pada itu. Kalau kita melihat dalam dalam solat ni, rakaat yang pertama tu ada tempat-tempat yang disunatkan kita diam. Diam makna diam tu diam sekadar bernafas. Ada 6 tempat, tuan-tuan. Dan satu tempat daripadanya diamnya tu kalau bagi imam yang semua berjemaah dipanjang diamnya. Manakah tempat-tempat itu? Yang pertama, selepas takbir ihram bukan terus baca doa iftitah. Dia kena ambil nafas kan. Sunat hukumnya. Sekadar senapas lah. Yang panjang sangat pula. Ya. Yang keduanya, tempat diam yang sunat itu ialah di antara bacaan doa iftitah dengan ta'awuz. A'udzubillah. Dan a'udzubillah ini memang disunatkan pada tiap-tiap rakaat sembahyang bila nak baca suratul Fatihah. Dan rakaat pertama tu lebih muakkadnya. Bermakna bila sebut rakaat pertama lebih muakkadnya, rakaat 2, 3, 4 tu muakkad jugalah. Jadi jangan tinggal, tuan-tuan. Kan mudah. Auzubillah kan bukan berat sangat pun. Apatah kita baca dalam solat. Yang ketiganya di mana? Iaitu selepas baca ta'awuz kita nak baca basmalah. Pun sunat ambil nafas sekadar senapas. Jangan panjang sangat. Yang keempatnya di antara ghairil maghdubi alaihim waladdallin dengan amin. Bahkan di sana disunatkan baca apa? Rabbi firli. Tapi bacaan imam itu imam punya, jangan kita masuk campur pula. Makmum nanti kita baca surah Al-Fatihah tu kita baca kita punya lah. Ya. Sunat sekejap, diam sekejap, dah tu baru amin. Dan selepas amin inilah sebenarnya selepas amin nak baca surah ni kalau bagi imam dia kena bagi masa yang agak panjang sikit. Sekadar sekira-kira makmum itu selesai baca Fatihah atau sungkurannya sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Supaya bila imam baca surah ada kesilapan, makmum boleh tegur. Imam kan tahu ajalah. Banyak fikir, banyak masalah. Baca surah pun dia lupa. Pernah tak lupa?
minta maaf mantan imam kita lupa nak sebut tadi. Kecil hati dia. Ya. Siapa pun tak banyak sedikit Allah bagi lupa tuan-tuan. Ya. Kalau dah imam apa ni, Imam Masjidil Haram, Syekh Abdul Sudais, satu ketika di surah Al-Baqarah tu lupa. Hudal lil mu'minin. Ada betul tu? Apa ni, alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil mu'minin. Betul tak? Lupalah tu. Ya? Apa talqi kita? Mungkin imam baca wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nak tengok macam mana kita baca Fatihah? Kita ada kesempatan nak tengok dia. Ini jangan kata apa tuan-tuan. Walaupun seorang imam, biasalah. Mungkin malam tu banyak fikiran dia, banyak projek dia. Ya. Sebab tu diberi masa untuk panjangkan sikit. Kemudian yang keenamnya ialah selepas baca surah tu nak rukuk. Itu pun mengambil kira diamnya sekadar senapas. Saya rasa tahniah pada imam tadi yang baca surah Al-Fatihah di ayat yang ke-7 tu dibaca satu nafas. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i memang kena baca satu nafas. Latih baca satu nafas. Kalau dibaca dua nafas makruh kan. Kita yang di mazhab lain, Hanafi, Hambali itu tak kisah. Pasal apa? Dia menganggap bismillah bukan ayat Al-Fatihah. Ya? Tapi kita mulakan daripada bismillah. Maka ayat ke-7 itu seorang dibaca satu nafas. Latihlah tuan-tuan. Kecuali yang tak sampai nafas macam mana? Baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ulang balik ghairil maghdubi 'alaihim. Kan tak cukup nafas. Tapi dia usaha juga untuk dapatkan nafas dia kan. Tapi jangan sampai nak cukup-cukupkan sampai dia punya apa ni? Mad lazim tu kalau dhalin tak cukup pula harkatnya. Itu dijagalah. Ya. Jadi itu sedikit sentuhan mungkin mukadimah kita dalam kuliah pagi ini. Mungkin dapat apa ni meyakinkan kita atau menambah kita. Rujukan yang mengatakan bahawasanya bacaan surah Al-Fatihah yang ayat ke-7 itu makruh dibaca dengan nafas. Tuan-tuan boleh rujuk Ustaz Fawaz Fazil dan juga Dr. Abdul Rauf, anak kepada almarhum Datuk Hasan Azhari. Rujukannya ya. Baik, kita sambung pelajaran kita masih lagi mengenai dengan rukun-rukun nikah yang ada berapa perkara? 5 kan? 5 perkara, ya, rukun nikah 5 perkara. Dan kita masuk kepada rukun yang keempat, iaitu saksi. Dan saksi ini ada syarat-syaratnya. Kalau tak dipatuhi syarat-syaratnya itu boleh buat aduan kepada pejabat agama ke jabatan agama untuk membatalkan pernikahan itu, ya. Apakah syarat-syarat saksi yang dibolehkan untuk menjadi syarat saksi bagi nikah? Bukan syarat saksi ini bukan yang isi orang tu tahu, yang dalam nikah tu, masa nikah tu. Sini biasa siapa jadi saksi? Bilal ya. Cikgu ya. Tak ada jadi saksi. Ya? Orang lain ya. Tapi kalau biasanya lah kalau tempat-tempat saya dulu kita gunakan khidmat imam ke Bilal gitu. Pasal kita yakin ini memenuhi syarat saksi. Tapi terpulanglah masing-masing kan. Kita tak boleh kata apa kan. Mungkin lain tempat, lain padang, lain belalang itu aja. Ya. Saksi sekarang pun okey juga. Masih dapat RM20 ya saksi. Dulu masuk saya jadi saksi RM5 tuan-tuan. Kadang sampai pukul 2 pagi. Pengantin lambat datang. Dari Perak lepas isyak baru bertolak. Macam mana? Contohlah ni. Ya. Imam mengamuk, imam baca khutbah dah lah pukul 2 pagi, imam baca khutbah berletih pula dia pasal dia mengamuk dia. Ya. Baik ya, kita melihat ya. Syarat saksi bagi membolehkan seorang itu menjadi saksi perkahwinan mesti dia mempunyai syarat-syarat yang berikut. Ada lebih kurang 11 ke 10 syarat ni ya. Yang pertama-tama mesti dia beragama Islam, itu pentinglah. Kenapa? Nikah itu ibadah. Bagi yang mampu nikah, kena nikah. Yang tak mampu nikah, sudah apalah. Tapi dia ibadah. Jangan yang mampu, dia tak mau nikah. Apa yang disebut dalam hadis Rasulullah, an-nikahu sunnati.
Faman lam ya'lam sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Maka barang siapa yang tak beramal dengan sunnahku, maka dia bukan umatku, kata Rasulullah. Jadi kena nikahlah. Sampai sahabat-sahabat ni mengatakan yang sakit-sakit ni pun, kalau dia tahu besok dia mati, hari ni bujang, dia nikah, tuan. Ya. Itu pentingnya tu, supaya tidak tak mati dalam keadaan bujang. Yang keduanya, mesti mukallaf. Mukallaf ni berakal dan baligh. Bermakna di peringkat kanak-kanak belum lagi, walaupun dia berakal, dia belum balik, tak boleh lagi. Maka termasuklah kita bincang dulu dalam masalah wali. Kalau si perempuan itu tidak ada wali yang lain kecuali adiknya, dan adiknya sudah masuk pada alam balik, katalah 12 tahun ke 13 tahun, maka dia boleh jadi wali. Yang kedua tadi, mukallaf. Mukallaf maknanya yang sudah diberati dengan hukum syarak, sudah ditaklifkan dengan hukum syarak. Dia berakal, dia balik, dia Islam. Yang ketiganya merdeka, bukan dari kalangan mereka yang jadi hamba. Di sini tak adalah hamba pun. Pembantu rumah tu bukan hamba, tuan-tuan. Tukang kebun tu bukan hamba. Jadi dia merdeka lah. Tak dikuasai oleh penghulu dia. Sebab sistem perhambaan dah tak ada di tempat kita, ada kita. Yang keempat ni ialah adil. Adil ini yang kalau dibincangkan dipanjang lah. Dia tidak fasik. Ya. Dia tak melakukan satu dosa besar tanpa taubat, dan dia tidak melakukan dosa-dosa kecil berkekalan atau berterusan. Kalau berterusan dia buat dosa kecil, ini pun kira fasik. Tengok tuan-tuan, kita buka handphone ni macam-macam gambar, tuan. Nak padam macam mana? Takkan nak banting telefon tu, handphone tu. Sayang pula. Buka TV macam tu juga. Allah. Jadi yang biasa-biasa jadi saksi nikah ni, hati-hati. Mata tu kena jaga. Pandangan mata kena jaga. Ya. Tu kadang-kadang kita bangun pagi, dah sampai waktu duha, sembahyang duha. Nak pergilah mana pekan, kata. Tengok kat tengah jalan macam-macam benda. Sebelum pergi kita bacalah, kita buatlah solat duha, buatlah wirid sikit, baca Quran sikit. Tapi tengok, baru 1 kilometer dah hapus amal-amal sunat kita, pahalanya habis. Kuncinya mana? Mata lah. Ya. Tak jaga mata. Habis macam mana kat depan tu, putih-putih macam batang pisang, tak tengok rugi pula. Macam mana tu? Sebab tu wanita ni disuruh pakai penutup aurat yang sempurna. Kalau dia tutup aurat tapi apa, dia tenggoknya tu macam kerengga, kena tengok juga. Tak tengok lagi rugi. Hapus semua kita. Ya. Dia baru je buat nama sunat, baca Quran, wirid, zikir dan sebagainya. Tapi terhapus dengan pandangan mata kita. Mata kena jaga. Ya. Jadi orang-orang yang tidak adil, yang fasik, tak boleh jadi saksi nikah. Bahkan ditahapkan macam mana? Kalau dia buat satu dosa besar lah, dia nak taubat ni sampai setahun baru boleh pakai, kan. Ini berapa bulan? 27 ya? 28 ya? Katalah dia buat dosa besar pada tahun lepas tu, 27 hari bulan, semalam tu baru habis, kan. Hari ini boleh jadi saksi nikah. Ini sebab saksi dia ketat dibandingkan dengan wali. Wali cukup istighfar aja. Ya? Malam tadi minum arak, katakan. Pagi ini nak nikah anak perempuannya. Istighfar cukup dah. Jangan lupa istighfar pula. Sebab kalau dia tak dibenarkan wali ini dengan istighfar tadi, maka jadi fitnah lebih besar. Maka itu dilonggarkan sedikit. Longgar sedikit, tapi janganlah ambil kesempatan pula. Contoh macam apa? Nyeret. Apa nyeret ni, cikgu? Nyeret itu apa? Itu tahun 95 dah difatwakan, dekat 30 tahun dulu, tuan-tuan. Setahun lagi dah 30 tahun, tuan. Tak payahlah isap rokok. Kalau kita ada anak perempuan, jangan. Atau yang disaksi, jangan, tuan. Ini isap rokok. Tak ada apa untungnya pun. Kalau isap rokok sekarang sekotak berapa ya? 20 ya? 15 ke 20 ringgit. Itu kalau setahun tu boleh buat korban satu, tuan. Tak gitu. Ya? Tak ada alasan kita tak boleh buat korban sedangkan kita boleh isap rokok. Yang kelima, saksi itu mesti lelaki. Bukan wanita. Ya? Mesti lelaki, bukan wanita. Kalau wanita tak boleh lah. Dan dalam hal-hal yang dikaitkan dengan jenayah yang berat-berat itu pun, saksi mesti laki-laki, tak ada wanita. Contoh apa? Nak sabitkan kesalahan zina contohnya, mesti laki-laki. Tak boleh guna
dengan 3 laki-laki, 2 wanita, digantikan 1 laki-laki pun tak boleh. Waktu kes berat tu ya. Syarat ke-6 bagi saksi pula, mesti boleh melihat. Maka tidak sah menjadi saksi bagi orang yang buta. Apa tujuannya? Supaya dia nampak siapa yang dinikahkan itu. Dia tertentu, dia ta'yin itu salah satu daripada syarat pengantin laki-laki dan wanita. Dia ta'yin, ditentukan siapa orangnya. Tak boleh aku nikahkan kau dengan salah seorang wanita kat dalam tu, tak boleh. Itu tak ada ta'yin, tak ada. Tidak tertentu. Dia mesti tertentu. Lepas tu dia sebut nama kan. Takut kalau nama sama, bin sama, payah juga tu. Itu nasib lah tu. Ya. Ketujuhnya boleh mendengar. Tidak sah menjadi saksi bagi orang yang tuli. Yang tak boleh dengar. Yang bila wali tu nikahkan atau juru nikah tu nikahkan, dia tak dengar. Ini tak boleh jadi saksi. Ada kecacatan saya. Kelapannya boleh bercakap. Tidak sah mereka-mereka yang disaksi ini orang yang bisu. Kalau bisu pun tak boleh ya. Buta, tuli, bisu tak boleh jadi saksi. Dan kesembilannya kuat ingatan dia. Maksud ingat apa yang dilihat dan yang didengarinya. Yang disebut, tiap-tiap patah yang disebut oleh wali itu dan oleh pengantin laki-laki yang menerima kabul itu, dia dengar. Dia dengar, dia faham maksudnya. Ya? Yang ke-10, faham dengan bahasa yang digunakan dalam ijab dan kabul. Dia faham dengan bahasa yang digunakan. Aku nikahkan bahasa tak kisah sebenarnya. Guna bahasa Arab pun boleh. Bahasa Melayu pun boleh. Apa lagi? Bahasa Jawa pun boleh. Bahasa tempatan lah maksudnya. Ya. Cuma dia ada kaitan dengan an-nikah dan at-tazwij. Mesti dikaitkan dengan itu. Aku nikahkan di kau. Aku kahwinkan di kau. Ya. Kenapa? Kerana semua itu merupakan nas-nas dari Al-Quran. An-nikahu dan at-tazwij tadi ya. Kemudian yang ke-11-nya, bukan yang tertentu menjadi wali. Bukan orang yang tertentu menjadi wali seperti bapa atau saudara lelaki yang tunggal. Maka tidak sah berkahwin sekiranya bapa atau saudara lelaki yang tunggal itu mewakilkan kepada orang lain untuk mengakad nikahkan anak atau adiknya itu. Sedangkan mereka itu menjadi saksi dalam perkahwinan tersebut. Bermakna dia ni adik-beradik tunggal kepada pengantin perempuan. Ya. Dia wakilkan orang lain untuk jadi mewakilkan pernikahan itu, maka nikahan itu ya. Tapi dia nak jadi saksi, maka ini tidak sah. Kita baca balik. Bukan yang tertentu menjadi wali, dia tentu jadi wali seperti bapa atau saudara lelaki yang tunggal, satu-satunya itulah walinya. Tidak sah berkahwin sekiranya bapa atau saudara lelaki yang tunggal itu mewakilkan kepada orang lain untuk mengakadkan nikah kepada adiknya tadi, adik perempuannya atau anaknya, sedangkan mereka jadi saksi, dia jadi saksi. Tak sah. Tapi kalau juru nikah tu jadi saksi, boleh tak tuan-tuan? Juru nikah jadi saksi. Tapi yang nikahkan itu walinya. Boleh kan? Boleh? Boleh. Datuk, saya lupa nak sebut tu. Minta maaf tu. Dah rangka nak sebut Datuk. Tak sebut juga. Tu. Ya? Maknanya, juru nikah itu dah tak ada saksi yang lain. Juru nikah tu yang dia itu dalam tugas dia tu. Dia jadi saksi pernikahan dan ada seorang lain lagi lah. Bukan dia seorang kan, 2 orang kan. Maka yang nikahkan tu wali dia. Boleh. Jangan jadi bingung. Saya tak silap yang lepas tu saya nikahkan anak saya tu. Yang jadi saksi, salah seorang saksinya Haji Anwar dan satu lagi Ustaz Asal. Saya ingatkan macam tempat saya. Yang juru nikah tu bawa saksi. Kau tak bingung ke tak? Rupanya tak bawa. Saya pun tak pesan pasal tak tahu. Itulah pertama kali saya tengok pernikahan di sini kan. Kalau tempat saya, juru nikah tu bawa saksi 2 orang. Sini tidak. Kebetulan pula dia tu daripada kursus tu. Keluar sekejap. Ya, nikahkan tu terus dia patah balik pada kursus tu lah. Ini Ustaz Asal pada tahun 2017 ke itulah, lebih kurang macam itulah. 5-6 tahun lepas. Ya. Boleh tu. Ya. Pasal apa yang nikahkan itu walinya sendiri. Ya. Sedangkan dia tu hanya bertugas sebagai juru nikah, bawa borang-borang segala borang. Maka kita nikahkan, dia jadi saksi, salah seorang saksi. Itu boleh tuan-tuan.
Jadi kalau berlaku hal-hal begitu, jangan terkejutlah, jangan bingunglah. Karena hukum membolehkan. Tapi kalau bapanya jadi saksi, tak boleh lah. Faham tak? Bapaknya patut jadi wali. Walaupun dia wakallah kepada si juru nikah tadi. Bapak jadi saksi, tak boleh lah. Itu masuk dalam perkara yang 11 tadi itu. Ya, dia wakilkan orang lain, dia nak jadi saksi, tak boleh lah. Jadi kalau dia bayar tu RM20, mas balik kat dia juga. Tak boleh lah. Ya. Ini ada 11 syarat-syarat nak jadi saksi. Tentang apa ni wali ni, mungkin kita dah sebut yang lepas ataupun mungkin kita tambah lagi. Anak contohnya, anak boleh jadi wali pada pernikahan ibunya, tapi bukan atas jalan anak. Anak boleh jadi wali kepada pernikahan ibunya, tapi bukan atas jalan anak. Dia ada 4 jalan. Pertama, kalau dia ni penghulu yang membebaskan sahayanya. Dia penghulu mewarisi bapanya yang jadi penghulu, dan ibunya itu dibebaskan, ya. Jadi mereka, maka dia menikahkan itu, dia jadi wali, boleh atas jalan itu. Walaupun tempat kita tak ada, tapi itu sebagai pengetahuan lah. Yang keduanya, kalau dia qadi. Dia qadi. Wali yang lain tidak ada, maka dia nikahkan atas jalan qadi. Wali hakim kan? Bila tak ada wali yang lain kan wali hakim kan? Maka dia ni atas jalan itu dia boleh nikahkan. Yang ketiganya, atas jalan si anak ini adalah anak bagi anak bapa mudanya. Bahasa kitab macam itulah tu. Anak bagi anak bapa mudanya. Boleh trace macam mana tuan-tuan? Agak-agak. Macam mana nak trace tu? Ya? Bapak tiri tak boleh. Ya? Bakal. Anak bagi anak bapa muda, dia ni sepupu, kahwin sepupu. Penjelasannya, dia kahwin sepupu, bapa tu adik-beradik. Tapi syaratnya mesti bapa dengan bapa lah, adik-beradik. Ya, katalah kita namakan dia seorang tu Ahmad, seorang tu Ali. Ahmad dapat anak seorang laki-laki namanya Muhammad. Ali dapat anak Fatimah. Fatimah kahwin dengan Muhammad. Sepupu kan? Boleh kan sepupu kan? Ya? Dapat anak seorang laki-laki. Maka dia tu anak bagi anak bapa mudanya. Anak tu bagi anak bapa mudanya. Anak bapa mudanya pakcik si Fatimah tadi lah. Tak fahamnya ya? Payah nak faham ya? Kena buat carta tu. Dia menikahkan atas jalan anak saudara. Anak saudara itu lebih kuat, lebih kukuh jadi wali daripada pak saudara tu. Dia kalau ranking apa ni, wali-wali nikah ni tengok. Pertama, bapa, datuk laki-laki, saudara laki-laki, seibu sebapa, saudara laki sebapa. Anak saudara laki, seibu sebapa. Itu nombor 5. Sekarang nombor 7 tu, bapa, saudara, seibu sebapa. Itu nombor 7. Jadi kalau kita nak dinikahkan, jadi wali ni bapa saudara, sedangkan anak saudara ada, nikah tak sah tuan. Dia tak ikut ranking dia. Tahu ranking macam ranking? Tak tengok urutan dia tu, tak ikut. Anak saudara tu lebih kuat, lebih kukuh lagi jadi wali dari pak saudara. Maka itulah tadi tu. Anak bagi anak bapa mudanya. Bapa mudanya tu bapa saudara dia. Anak dia kahwin dengan dia. Ya, dapat anak. Jadi anak tu anak dia. Boleh faham kan? Boleh tuan ya? Datuk boleh faham tu ya? Datuk senang faham, orang bijak ni senang fahamnya. Tapi bahasa kitabnya itulah. Anak bagi anak bapa mudanya. Memang kau tak mengaji bingung tu. Ya? Dan yang keempat, yang dibolehkan anak jadi wali pernikahan ibunya, ini benar-benar tak berlaku lah. Ialah anak yang terhasil dari perbuatan wati syubhat. Anak perempuan tu dengan bapanya. Maka bila lahir anak, mengandung dia lahir anak, anak tu boleh sebut maknya, mak pun boleh, kakak pun boleh. Bini tetap bapaknya. Bapak tu boleh panggil bapak, boleh panggil atuk. Tapi kalau nenek, memang panggil nenek. Itu faham ya? Mudah-mudahan tak berlaku lah pada kita, keluarga kita tuan. Jauh-jauhkanlah mudah-mudahan.
Ni kadang ada benda-benda yang pelik-pelik ni. Ya. Pasal berlaku ni lah. Ada satu tempat ni sahabat saya cerita. Ini bukan saya lah. Ini saya sampaikan kena hati-hatilah. Seorang hamba Allah meninggal dunia, laki-laki. Malam tu meninggal dia. Ini cerita sampingan tau ni. Tapi memang berlaku ni, reality ni. Ini bukan bohong-bohong ni. Yang cerita ni pun ustaz juga. Meninggal dunia. Ya. Tengah malam meninggal lah. Tengok sampai subuh. Isteri tengok ni. Semacam aja. Panggillah Pak Imam. Ya. Pak Imam masuklah ke bilik tu. Ini disembunyikan, tak diletakkan kat ruang luar tuan-tuan. Kat bilik dia. Kenapa? Orangnya mati, itunya tak mati tuan-tuan. Minta maaf ya. Nak bahasa macam mana lagi? Aku nak terang-terang, aku malu juga nak sebut. Orangnya mati, itunya tak mati. Agak mungkin dia minta malam tu, isteri tak bagi kot agaknya. Sebab tu, kalau suami minta, isteri kena bagi. Kalau tak kena kutuk malaikat sampai tepi fajar kan, tak mati. Jadi bila bincang ni, tak apa. Puan, kamu layan dia. Layan dia. Kalau lah Pak Imam tu, takkan Pak Imam nak tengok pula dia layan. Ditakdir Allah Ta'ala mengandung, dapat anak. Kalau sekarang lebih kurang usia 40 tahun. Di mana tempatnya, siapa orangnya saya tak mahu sebut lah. Itu maruah orang. Tapi pengajarannya, tengok. Ya, kenapa Allah SWT menyebutkan melalui hidayah Rasul Muhammad SAW, isteri yang bila diminta oleh suami tak bagi, kadang-kadang begitu kan. Kempunan dia. Ya. Jadi layan baru mati kan. Bayangkan dimandikan tak mati. Na'udzubillah lah. Ya. Cerita real ni. Cerita ni real, bukan cerita rekaan-rekaan, tak ada. Bukan main-main, tak ada. Kalau ada sekarang anaknya mau lebih 40 tahun dah. Tempatnya di Selangor dia juga lah. Saya boleh sebut Selangor, tapi di mana itu rahsia. Tapi kalau tuan-tuan belajar saya roti canai ke, itu boleh cerita lah. Itu rahsia. Kena jaga juga maruah. Ya, maruah tempatnya, maruah namanya. Saya ingat dulu, tahun-tahun berapa, tahun 90-an dulu. Ya. Bila diamanahkan untuk memandikan jenazah di hospital Tengku Ambar Rahimah Kelang tu, ya, maka dia cerita dalam Bariasari ke dalam Mastika, majalah Mastika tu. Lama-lama penjaga kamu tahu, dapat teres, tak dibagi lagi tuan-tuan. Ini rahsia ke orang-orang yang meninggal, jangan diceritakan. Kita mengumpat namanya. Ya, apatah lagi disebut pula tarikhnya. Walaupun setelah sebut nama, tapi tarikh disebut. Tidak orang boleh teres. Baik, sambung lagi sikit ya, insyaAllah ya. Kemudian syarat sirah. Sirah ni lapas ijab dan kabul. Itu sirah ya. Lapas ijab dan kabul tu. Disyaratkan pada sirah ini samalah dengan syarat-syarat sirah jual beli. Syarat sirah jual beli pun dijelaskan. Dah diterangkan ya, tapi kita tak sempat nak baca tu. Ini bab munakahat, jual beli tu muamalat ya. Jadi lepas siap kabul tu setengah daripadanya mesti ittifaq semua para fuqaha dan setengahnya pula berselisih pendapat khilafiyah di antara mereka. Ada setengahnya dia ittifaqlah, sepakatlah alim ulama ya, fuqaha, dan setengahnya berselisih khilaf pendapat mereka. Adapun sirah yang bersepakat oleh para fuqaha mengatakan terjadinya akad nikah dengan perkataan an-nikahu atau at-tazwiju. Kerana kedua-duanya ini adalah nas Al-Quran. Di antaranya pada firman Allah Subhanahu wa taala yang dirakamkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ini disebut dalam surah An-Nisa ayat 3 ya. Maksudnya, maka hendaklah kamu kahwin mana-mana perempuan yang kamu ingini, 2, 3 atau 4. Jelasnya sini ialah kalimah apa? Fankihu. Maka nikahi olehmu, kahwini olehmu. Kalau kita melihat fa ini fi'il amar ni. Perintah. Ya. Nikahilah olehmu. Mana-mana perempuan yang kamu ingini. Nak kata ingin, semua ingin tuan. Ya. 2, 3 atau 4. Jadi waw di sini ni disebut waw atof, ya, atau disebut au.
Bukan waw ataf ya. Bukan 2 dan 3 dan 4. Kalau 2 dan 3 dan 4, 9 jadinya. Campur dengan yang pertama jadi 10, tuan-tuan. Itu yang Sa'ad Abu Talib kat Johor tu, dia pakai 10 tu. Kan satu ketika dulu kan, heboh kan. Ya. Dan firman-Nya lagi, falamma qada Zaidun minha wa taran zawajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qada minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Surah Al-Ahzab ayat 38, ya. Artinya, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya yang menceraikannya, kami kahwinkan kamu dengan dia supaya tidak menjadi kebencian bagi orang-orang mukmin untuk mengahwini isteri-isteri anak angkat mereka. Iaitu apabila anak angkat mereka menyelesaikan keperluan daripada isterinya, dan ketetapan Allah itu pasti terima. Zaid ini ialah anak angkat Rasulullah SAW. Dia Zaid bin Harisah. Satu ketika Rasulullah binkan dengan Muhammad. Maka turun ayat dalam surah Al-Ahzab juga ayat keempat. Yang berbunyi, wa ma'adiyakum abna'ukum zalika qaulukum bi'afahikum. Jangan sekali-kali kamu binkan ataupun anggap dia itu sebagai anak kamu sendiri. Yang demikian itu hanya perkataan di mulut kamu saja. Inilah turunnya ayat larangan mengebinkan anak angkat dengan nama si bapa angkat. Ya. Kalau dalam hadis yang lain, hadis Imam Bukhari pun menyatakan seseorang yang mengebinkan anak angkat itu dengan namanya, dengan bapa angkatnya, maka diharamkan baginya syurga. Jadi kalau dah terlepas tu, betulkan balik. Ya, betulkan balik. Sebab hadis sebut macam itu. Hadis Bukhari Muslim tu kan. Ada di antara disebut dalam kitab Syarah Abi Jamrah. Syarah Abi Jamrah. Ya. Kan satu ketika dulu tahun 60-an, 70-an, bila kita keluarga tak ada anak ni, diambil anak-anak orang Tionghoa, dibinkan dia. Sayang macam anak sendiri tak apa. Tapi jangan mengebinkan dengan nama bapa angkatnya. Atau kalau kebetulan tak apalah, kita ambil anak seorang nama Ibrahim. Kita pun Ibrahim juga, bin Ibrahim lah. Tapi Ibrahim tu bukan kita, yang dia tu. Kadang-kadang sudah tertulis pula dalam kad pengenalan, dalam dalam surat beranak dia. Tapi kena ubah balik. Pergilah JPN sana, ya, atau buat surat sumpah di mana-mana. Dia sumpah tu kan, boleh tukar balik. Itu yang pertama, ya. Dan Zaid bin Harisah ini, dia pernah berkahwin dengan seorang wanita namanya Zainab. Tapi Zainab ni picuk mulanya. Kita tahulah perempuan biasalah, mana-mana perempuan picuk. Tapi kalau perempuan muslimah yang salihah, tak banyak cakap, kan. Itu kajian saintifik mengatakan perempuan ni kalau sehari semalam cakap dia 23,000 perkataan. Laki-laki 18,000 je, jauh 5,000. Maka kalau tak habis di pejabat, dibawa ke rumah, tuan. Jadi suami kena pandai pujuk lah. Ada satu kisah ni. Isteri becuk aja. Bising lah ni. Ya, mencece je. Maka macam mana? Suami ni ada satu idea. Dia bawa isterinya pergi ke Damas, tuan. Dibeli kalung besar ni. Happy lah dia, seronok lah dia. Ya, bila balik ke rumah, kat belakang rumah tu jauh, disuruh belakang rumah tu, belakang 1 meter dari rumah tu, ada pula telaga lama tu lah. Dia suruh isterinya tengok tu lah. Isteri dah happy, tengok je lah. Dalam tengok, didorong, jatuh dalam. Isteri tu jatuh ke dalam. Ni pun suami tak cakap dia juga. Tak lama kemudian muncul satu lembaga yang besar. Jin yang penunggu tu, yang umur 400 tahun lebih tu. Ya. Maka si laki-laki tadi, suami tanya, kamu siapa? Aku jin yang penunggu ni, aku dah 400 tahun kat sini ni. Ya, tak ada siapa ganggu aku. Tapi ni baru 1 jam ada perempuan yang masuk ke dalam tu, bising, tak tahan aku, keluar aku. Tengok. Jin pun tak tahan dengan becok si isteri tadi. Masya Allah, itu ceritalah samping-sampingan. Ya, tapi kalau jadi isteri yang solehah, insya Allah tak banyak cakap. Dia nak teruskan yang becok tak suka kan. Baik ya. Jadi cerita Zaid tadi. Kemudian diceraikan oleh Zaid tadi. Dan tak lama turun ayat tadi tu, yang dibaca tadi tu, Allah membenarkan untuk Rasulullah mengahwini perempuan tadi, bekas isteri si Zaid. Lepas tu di antara keseluruhan isteri Rasulullah semua dari kalangan janda, kecuali Aisyah saja. Yang lain semua janda belaka.
Jadi tak ada halangan lah ya. Dan akhir sekali kita tengok sini. Sebelum kita masuk pada susunan wali pula ya. Melekana lafaz yang khilaf ulama padanya itu ialah perkataan baik yang dijual beli. Hebah, sedekah, pemberian, seumpamanya. Dari perkataan-perkataan yang menunjuk memiliki barang itu serta-merta dan kekal milikkan itu selama hayatnya. Sebab apa? Dalam masalah nikah ni, segoh nikah itu, dia tak jadi milik yang sempurna. Lain segoh jual beli. Bila kita beli satu barang itu, kita berangkat dengan dia, maka barang yang kita beli itu jadi milik kita sempurna. Selama-lamanya. Selagi tak jual barang lain atau tak beri barang lain. Tapi nikah tidak. Ya. Itu dalam kitab Huruf Masail disebutkan. Tengok. Lapas akad ini, dia lapas apa tamatong di sama ya. Bukan lapas akad istimta namanya. Sedangkan lapas jual beli, akad jual beli itu akad tamlik yang jadi milik sempurna. Sebab tu kalau tak andakan isteri dengan satu lapas saja, cerai talak lepas dah. Ya. Dia punya contoh macam mana? Dia buat contoh seorang laki-laki dia bersumpah wallah wabillah aku tak punya sesuatu. Sedangkan siang tadi dia beli satu speknya kan. Dia beli satu spek. Maka dia wajib membayar kafarah sumpah. Kenapa? Dia bersumpah tak ada benda satu, tak ada harta satu. Sedangkan dia beli ni. Walaupun mungkin RM12 ke RM13 contohnya, tapi itu milik dia. Tetapi seorang lelaki yang baru siang tadi dia nikah, di malam itu dia bersumpah wallah billah aku tak ada punya satu. Sedangkan dia siang tadi nikah. Ini tak kena kifarah. Tak kena kifarah sumpah. Sebab apa? Akad tamlik dan akad dengan akad nikah kuat akad tamlik tadi, akad jual beli tadi. Sebab itu boleh terlerai dengan satu perkataan saja. Dengan talak, dengan cerai, yang tak perlu berniat lah, dengan halal. Halal ini pun kalimah yang sama ditakrifkan sebagai talak atau cerai. Adapun yang lain-lain itu diperlu pada niat. Ya, yang tiga ini tak perlu berniat. Jadi berhati-hati dalam kita nak menyebut tiga perkataan tadi. Itu yang saya pernah sebut ni, lagu Halim Yatim tahun 60-an dulu. Siapa yang dah hidup tahun 60-an, yang lahir tahun 70-an tak usah ceritalah. Yang apa lagu Janda Kau dulu. Cikgu tahu kan? Halim Yatim tu. Imam ni baru aja, masa itu baru lahir kau tu. Yang lahir tahun 50-an, tahu macam mana? Ya? Yang diantarkan contoh lah. Isteriku ku ceraikan. Itu akad tu jelas tuan. Jangan nyanyi lagu tu. Walaupun iraman sedap, lagunya sedap. Ya? Bahaya tu. Ya, ambil sikit lagi ya. Berkata Hanafiyah dan Malikiyah pula sah perkahwinan dengan perkataan tersebut dengan syarat niat ataupun ada karenah yang menunjukkan perkahwinan. Ya, kalau sekiranya walaupun perkataan-perkataan yang lain daripada an-nikah dan at-taswij tadi dalam mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan sah. Syaratnya mesti ada niat ataupun karenah yang menunjukkan perkahwinan seperti menyatakan mahar serta menyebut orang ramai. Dan saksinya pula faham maksud itu. Kerana yang tentu yang dituntutnya mengetahui tujuan tersebut oleh pihak yang melakukan akad. Mungkin kalau kita bincang sedikit masalah yang berlaku pada seorang dua pasangan atau sepasang selebriti yang lepas itulah yang kadang-kadang sedikit heboh juga di kalangan masyarakat. Ya. Tapi kalau dah mufti di sana pun kata sah, kemudian saksi kata sah, mungkin itu cara di sana tu macam itu membolehkan, tak apalah. Sebab kalimah-kalimah lapas dan ijab dan kabul ini yang menentukan sah tidaknya ialah negeri itu masing-masing. Kalau kat Johor, nya tu tak boleh sebut dua kali. Aku terima nikahnya si Fulan bin Fulan dengan mas kahwinnya, nya tu tak boleh dua kali tuan-tuan. Dua kali memang tak terima. Dia sekali aja. Sini tak apa. Masih boleh fleksibel lagi lah. Kan? Aku terima nikah Pulanah binti Pulan dengan mas kahwinnya. Nya tu sekali. Tapi kalau kat Johor macam itulah. Kalau dibaca dua kali, nya. Aku terima nikahnya. Nikah siapa? Kau belum sebut nama lagi si pengantin perempuan lagi. Belum sebut. Tu. Ya. Dia ketat tuan-tuan. Dia ketat sungguh. Ini tak tahulah Agung akan datang ni dari sana. Tak tahulah macam mana tuan. Panding kepala ke tak panding kepala. Ya.
Jadi terpulang kepada negeri masing-masing, jabatan agama masing-masing untuk menentukan lapas yang macam mana yang dikehendaki. Ikut aja lah. Kalau di Kelantan Terengganu, aku terima nikahnya, itu aja. Tak payah sebut nama, mas kahwin tak sebut. Tapi kita bincang mas kahwin sunat disebut. Ya. Manakala Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah pula berpendapat tidak sah akad nikah itu dengan perkataan tersebut. Ya. Tidak sah akad nikah dengan perkataan tersebut. Dan tidak terangkat kecuali dengan perkataan-perkataan an-nikahu dan at-tazwij dan terjemahan kedua-dua lapas itu. Macam mana kahwin? Ya, aku kahwinkan nikah, aku nikahkan nikah, aku terima kahwin ini atau nikah ini. Kerana telah datang nas Al-Quran sebagaimana yang dinyatakan di atas tadi. Jadi jelaslah. Ya. Jadi ada khilafiyah dari segi pendapat. Dalam hal rujuk pun ada khilafiyah. Mazhab-mazhab yang empat ni ya. Syafi'i lain, Hambali lain, Maliki lain, Hanafi lain. Tapi kita pegang Syafi'i, peganglah Syafi'i, kecuali dalam mazhab kita tidak ada, maka boleh taklid yang lain. Ya. Seolah-olah macam apa? Macam kita membayar zakat fitrah. Kalau kita bayar zakat fitrah tu dengan beras, macam mana pandangan Imam Syafi'i? Saya rasa malam itu ramai yang bayar zakat fitrah, penuhlah masjid tu. Besok sebelum sembahyang kena hangkut dulu. Dah tu nak sembahyang raya tu pun ramai yang datang nak dapat sunnahnya kan. Bayar zakat fitrah tu kan. Maka diganti dengan bentuk wang ringgit. Ya, itu memudahkan kita semua. Wallahu alam. Jadi sekadar itulah untuk kuliah kita pada pagi ini. Kalau ada apa-apa nak bertanya, silakan. Datuk pun selalu pasang kat saya bagi ruang untuk bertanya. Jangan tertutup sila tu. Ya. 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 Boleh nikahkan maknya? Tak ada. Itu wati syubhat, itu tak masuk dalam erti kata luar nikah. Di wati syubhat. Tapi wati syubhat ni kena faham lah. Daripada mula sampai selesai itu maknanya dah selesai baru sedar. Jangan tengah-tengah buat, disedar, teruskan juga. Itu betul lah. Alah, kita keluar masjid ni, kita rasa selipar tu macam kita punya, warnanya pun sama, besarnya pun sama. Bila kita pakai sama tak tuan-tuan? Tapi saya taklah menyata membandingkan benda itu, tak elok lah kan. Tapi itu bandingan yang mudah untuk kita terima. Ini bukan kita punya, kenapa kita pakai? Rupanya sedap, kita pun terus pakai. Itu jadi zina lah tu. Tapi wati syubhat dia tak diistilahkan sebagai zina. Ya? Sebab wati syubhat ni macam-macam tuan-tuan. Contohnya nikah yang fasad, nikah yang rosak. Saya rasa saya ada sentuh tempoh hari seorang suami isteri yang pergi Makkah buat haji, beberapa hari sebelum balik dia buat umrah. Si suami tadi dia punya tawafnya tak selesai. Batal tawafnya. Tapi dia tak ganti yang lain, dia terus saja. Ya? Balik ke kampung dia 2-3 bulan kemudian nikahkan anak perempuan dia. Dah nikah seminggu 2 baru anak perempuannya terasa. Kenapa maknya lain macam aja? Tak cerita pula tu. Maka mengadu kepada mahkamah, mengadu kepada qadi. Kata ini nikah ni fasad. Maka pergaulan suami isteri dalam masa seminggu 2 itu tak dinamakan zina. Itu dikatakan wati syubhat. Ya? Wallahu a'lam. Cukuplah tak kata kok. Ya? Qadi. Boleh. Itu bolehlah. Atas nama qadi. Ya? Atas nama qadi boleh. Pasal dia, kecuali dia ada wali yang lain lah. Ataupun ada wali tetapi enggan nikahkan dia, maka qadi ada hak. Qadi ada hak. Ya? Qadi ni wali hakim kan? Sepatutnya sultan. Tapi takkan satu sultan ni tak keliling satu Selangor pula. Maka dia amanahkan daripada pembantu dia. Macam mufti ke, qadi besar ke, qadi daerah ke. Dan dalam satu daerah ada 2 saja kan? Qadi dan pembantu dia kan? 2 saja. Yang juru-juru nikah ni kawasan dia saja. Tak boleh melangkau kecuali dengan izin qadi. Ya, ada satu ketika dulu sini nikah ramai-ramai itu kan? Berapa pasang? 9 pasangan ke apa tu? Tak ingat tu. Ya. InsyaAllah ya. Kalaupun kita dah nikah, mana tahu nak nikah lagi ke? Kalau belum nikah tu kita fahamlah. Memang belajar hukum nikah munakahat ni dia fardu kifayah. Tapi bila kita melaksanakan dalam kehidupan kita jadi fardu ain lah. Dia macam tajwid juga lah.
Belajarnya fardu kifayah. Bila baca Quran fardu ain. Takkan tak nikah langsung. Ya. InsyaAllah akan datang kita bincang pula susunan wali. Ya. Siapa yang lebih berhak untuk jadi wali dalam pernikahan seorang wanita, seorang perempuan. Dan bolehkah dinikahkan diri sendiri? Memang tak boleh lah kan. Wallahu a'lam, yang baik itu dari Allah. Kalau ada salah, ada silap, itu kekurangan saya, kelemahan saya mohon maaf lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li azwajina wa li ahlina wa li ahli baitina wa li ajdathina wa li jaddatina wa li ustazina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, yang kami tetapkan iman dan Islam kami dunia dan akhirat kelak ya Allah. Janganlah kau palingkan hati kami setelah kau memberi petunjuk hidayah kepada kami ya Allah. Ya Allah, kekalkan iman kami dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in hinggalah yaumil qiyamah kelak ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu dengan penuh pengharapan, bantulah saudara-saudara kami di Palestin, di Gaza yang sedang berperang dengan Yahudi. Ya Allah, kau sentuhlah para mujahid di sekitar mereka untuk bantu mereka dari Lebanon, dari Syria, dari Yaman, dari Iraq dan sebagainya. Ya Allah, untuk bantu mereka atau turunkan para tenteramu dari kalangan para malaikatmu untuk bantu mereka supaya membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang-perang yang diikuti baginda itu. Ya Allah, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.